لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Para penonton dan juga sahabat-sahabat yang setia menunggu saat-saat sebegini. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya usia kita ini. Nikmat diberi oleh Allah untuk kita berada bersama dengan Islam. Hidup kita masih lagi dengan Islam. Pagi ni kita bangun daripada tidur, kita sebut asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Mulut kita ni kita sebut pagi-pagi je asbahna ala fitratil Islam. Pagi kami dengan kesucian Islam. Wa kalimatil ikhlas, dan kalimah yang paling baik dalam hidup kita ini, kalimah yang paling suci. Wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih lagi berada di atas agama yang dibawa oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyyan wa rasulah, nabi dan juga rasul dalam hidup kita. Di antara nikmat yang kita kecapi pada saat ini para penonton, sahabat-sahabat sekalian, ialah nikmat di mana kita diberi peluang untuk kita belajar dan kita menambahkan ilmu dalam hidup kita, walaupun kita berada dalam satu suasana perintah kawalan pergerakan PKP ini, di mana kita masih lagi dalam keadaan yang berada dalam tempoh yang sebegini, tapi Allah bagi peluang pada kita untuk kita menambahkan bekalan ilmu melalui cara online sebegini. Mudah-mudahan semua yang berada dalam suasana sebegini di kalangan mereka-mereka yang terpilih di sisi Allah. Allah pilih kita dan Allah jadikan kita di antara orang-orang yang Allah nak bagi pada kita syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut man yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Dalam hadis Rasulullah sebut, siapa-siapa yang Allah nak bagi khairan, perkara-perkara yang baik dalam hidup dia ataupun syurga untuk diri dia, Allah musibahkan dalam hidup dia. Demikian juga dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang yang nak diberi kebaikan oleh Allah ataupun dan dinamakan dengan syurga Allah, Allah akan faqihkan dia dalam beragama. Mudah-mudahan kita ni termasuk di kalangan orang yang faqih dalam beragama dan sentiasa memfokuskan dalam hidup kita ini untuk perjalanan pada masa-masa yang akan datang dalam kehidupan kita ini. Para penonton dan sahabat-sahabat, pada setiap Khamis sebegini, saya biasa bersiaran di Masjid Negeri Shah Alam, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, yang setiap pagi kami semenjak 18 tahun yang sudah. Setiap begitulah amalan dan rutin saya. Tapi oleh kerana PKP ini, kita bersiaran dalam studio kita ini, kemudian membicarakan tentang kitab Mustakhlas Said Hawa, iaitu induk penyucian diri yang dikarang oleh Said Hawa rahimahullah, ambil daripada kitab Mau'izah ataupun kitab yang disebut dengan Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu, yang menyebabkan disusun satu kitab dipanggil Mustakhlas ini sendiri. Tapi kaminya waktu mana belajar ini, kita belajar sampai pada peringkat kita dah cerita tentang perkara-perkara yang perlu kita buang dalam hati kita. Dalam hati kita ni tak semua kita kena masuk saja, tidak. Dalam hati kita ni ada benda yang kita buang. Kita tengok perut kita ni pun. Perut kita ni walaupun masuk sesuatu benda, tapi Allah keluarkan perkara-perkara yang tak ada manfaat.
Manakala yang ada manfaat, Allah kekalkan dalam jasad kita. Baik, tu perut. Tapi hati tak begitu. Hati ni kita sendiri yang kena masuk, kita sendiri yang kena buang. Dalam perbincangan kita sebelum daripada ni, ada benda yang kita kena buang. Kena buang dalam diri kita. Jangan melekat pada diri kita. Benda apa yang kita kena buang? Dengki, kemudian ujub, kemudian yang disebut dengan dendam. Panjang perbincangan sebelum daripada ni. Antara perkara-perkara yang kena buang pada diri kita ni, cintakan dunia dan sebagainya. Semua benda-benda ni jangan melekat dalam hati kita. Kalau melekat dalam hati kita, menyebabkan kerosakan dalam hidup kita pada masa yang akan datang nanti. Para penonton yang dihormati sekalian, apabila kita buang dah bersih dah perkara-perkara ni, maka perkara apa yang perlu kita letak dalam diri kita ni pula, yang dinamakan dengan kita masukkan sampai hari ni, sampai yang kelima. Yang pertama, kita masukkan ketauhidan kita kepada Allah. Mentauhidkan hanyalah untuk Allah. Ini yang pertama yang kita kena masuk dalam jiwa kita, keyakinan pada diri kita. Yang kedua, kita masuk balik dalam keadaan kita ni keikhlasan. Masukkan keikhlasan dalam jiwa kita ni, biar kita sentiasa ikhlas dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang kita kena berlaku benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita ni jangan mulut je sebut, tapi perbuatan tak sama. Biar kita ada as-sidqi, perbincangan panjang juga dalam tajuk itu. Nak suruh kita ni biar selaras. Dalam menjadi orang mukmin ni, orang yang hidup dia dua-dua dalam diri dia sama. Di dalam hati pun sama, kat luar pun sama. Ada orang yang dia sebut dia Islam tapi dia tidak as-sidqi. As-sidqi ni maknanya membenarkan setiap apa yang diajar oleh Allah dan juga Rasul dalam hidup kita melalui amalan kita, dalam perbuatan kita. Sebagaimana contoh siapa? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, yang dia telah membenarkan janji mereka terhadap Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Orang-orang yang kukuh keyakinan dia kepada Allah. Sadaqu ma ahadullah. Dia membenarkan janji-janji kepada Allah yang mereka janji terhadap Allah. Faminhum man qada nahbah. Apabila mereka benar-benar melaksanakan janji itu, mereka ada di kalangan mereka gugur syahid dalam membenarkan janji terhadap Allah. Wa minhum man yantazir. Ada di kalangan mereka yang sedang menunggu-nunggu untuk gugur di jalan Allah. Maknanya ramai di kalangan kita ni, hidup dia sebut dia Islam tapi dia tidak as-sidqi. Kalau dia Islam tapi dia tidak membenarkan apa yang dia sebut, yang dia yakin dalam jiwa dia, dia akan senang untuk jadi orang munafik. Lawan kepada as-sidqi maknanya munafik. Munafik ya, terus pada seorang ini. Ramai di kalangan kita ni senang untuk jadi munafik. Talam dua muka dah, bahasa kita yang mudahnya. Ramai orang kita mudah untuk jadi talam dua muka. Cakap manis dari depan, belakang hentam balik. Ini ramai di kalangan kita jadi demikian. Dua. Yang tiga, yang keempat, kita belajar pada pengajian yang sudah, kita diminta supaya belajar untuk menjadi zuhud dalam hidup. Yang keempat, kita kena jadi zuhud. Zuhud ni maknanya tidak tamak terhadap dunia. Tetapi kita rasa cukup apa yang Allah kurniakan pada kita. Zuhud, kita bincang dalam perbincangan pada minggu yang sudah, menggunakan segala nikmat yang Allah bagi pada diri kita untuk mentaati perintah Allah. Itu tanda zuhud. Orang setiap di kalangan kita ni, Allah bagi nikmat berbeza-beza. Tak sama, tuan-tuan tengok. Nikmat saya, nikmat tuan-tuan, nikmat adik-beradik kita, nikmat jiran tetangga kita, berbeza-beza semua. Allah bagi pada seorang. Nikmat ni jangan dengki. Kerana setiap orang ni Allah dah tulis dah nikmat-nikmat yang tersendiri di kalangan kita. Bila demikian, kitanya bila Allah bagi nikmat pada kita, kita manfaatkan segala nikmat tersebut untuk mentaati perintah Allah. Itu tanda kita sedang zuhud. Zuhud ni bukan pakai selipar lain-lain warna sebelah-sebelah, tidak. Bukan pakai baju compang-camping kemudian berkeronyok, begitu, tidak. Tetapi zuhud ni maknanya menggunakan seluruh nikmat-nikmat yang ada dalam hidup ini untuk mentaati perintah Allah. Itu tanda zuhud. Saya sebut banyak kali juga, ramai di kalangan kita ni dia salah faham. Dia nampak bahawa zuhud ni
bila seorang tersebut dah mula menggunakan sikit harta benda dia untuk mentaati perintah Allah, tu tanda zuhud. Tak betul demikian. Zuhud ni kita guna sepenuhnya. Allah bagi pada kita 100. Kita gunakan 100 itu untuk mentaati perintah Allah. Itu tanda zuhud. Kalau kita ada 100, kita guna RM10 untuk mentaati perintah Allah. Itu bukan zuhud. Itu kedekut, dia panggil demikian. Ada juga orang yang dalam hidup dia, Allah bagi RM100. Misal contohnya, rezeki dia. Dia gunakan RM150. Itu bukan zuhud. Itu dipanggil boros. Boros lain, kedekut lain dan zuhud lain. Zuhud maknanya kita memanfaatkan setiap nikmat Allah untuk mentaati perintah Allah. Itu tanda zuhud. Dan hari ini kita akan masuk yang kelima dalam hati kita ni, iaitu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal. Bertawakallah dalam hidup ini. Fa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan kepada Allah lah hendak kamu bergantung wahai orang mukmin. Tawakal ni maksudnya apa dia? InsyaAllah kita akan bincangkan tawakal dalam hidup kita. Hidup kita ni hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksudkan dengan tawakal itu? Maqam ataupun kedudukan tawakal itu tersusun daripada sebegini. Tuan kita sebut, kalau kita nak dapat tawakal ni, yang pertama mesti ada ilmu. Kedudukan untuk kita dapat tawakal. Orang yang tidak ada ilmu, payahlah dia nak dapat tawakal. Dia nak bergantung dengan siapa? Ilmu itu menjadi keutamaan pada diri dia. Yang pertama hal ataupun keadaan. Yang pertama ilmu, yang kedua hal yang mesti ada pada diri seorang. Keadaan dia berada di mana, tempat mana, begitulah dia panggil tawakal. Tawakal ni sendiri. Kalau kita berada di sini, kemudian kita kata saya berada kat Malaysia, tapi saya nak bertawakal dekat Mekah, tak boleh, tak jadi demikian. Yang ketiga amal ataupun perbuatan. Dia susunan daripada tiga benda ni terbentuknya tawakal dalam hidup kita. Kita akan ceritalah, tuan kita ni akan sebut satu-satu. Adapun yang berkaitan dengan hal ataupun keadaan, maka tawakal itu adalah suatu perbincangan perihal pentahkikan ataupun penelitian yang sesempurna mungkin. Dalam kita cerita keadaan yang bagaimana sepatutnya kita ada, maka kita akan cerita bagaimana sepatutnya kita ni bertawakal pada Allah. Kemudian ilmu adalah pokok daripada hal tadi. Asas kepada kita nak bertawakal ni mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, maka konsep tawakal tu hilang pada seorang. Sedangkan amal perbuatan adalah buah yang terhasil yang dapat dilihat dengan penglihatan. Orang bertawakal ni kita boleh tengok dengan perbuatan yang ditunjukkan. Kita boleh nampak riak wajah dia, kita nampak dengan tingkah laku dia, dengan amal perbuatan dia. Itu hasil daripada mana? Hasil daripada ilmu dan keadaan yang dia ada, digabung tiga-tiga benda tu, kita boleh tengok perbuatan yang ada pada diri dia. Banyak sekali orang yang sengaja mendalami masalah yang jelas, menjelaskan batas tawakal itu, dan mereka itu sentiasa berbeza pendapat dalam menghuraikannya. Dalam masalah tawakal ni, macam-macam gaya orang yang nak bagi pandangan dalam menghuraikan tawakal. Setiap orang tentu mempercakapkan apa yang pernah dialami oleh dirinya sendiri, serta makam ataupun kedudukannya. Orang ni, kalau nak cerita tentang tawakal ni, ramailah di kalangan kita ni dia cerita tentang diri dia sendiri. Saya, kadang-kadang kita dengarkan, anak-anak saya, dia cerita anak-anak saya. Kadang-kadang dia cerita isteri saya, dia cerita pak saudara dia, mak saudara dia. Dalam ceramah tu cerita mengenai keluarga dia je. Ada orang yang jenis demikian. Kejap-kejap anak dia, kejap-kejap isteri dia, kejap-kejap adik-beradik dia, kejap-kejap mak dia, ayah dia. Habis dalam hidup dia, cerita seolah-olah keluarga dia ni keluarga tawakal. Itu cara demikian. Kemudian dijadikan sebagai pedoman perihal batas tawakal tadi. Tak salah. Tapi nak sebutnya, seolah-olah inilah tawakal yang sebenar. Dalam kitab ini agak kurang faedah dan manfaatnya. Agaknya kurang faedah dan manfaatnya. Kata tuan kita ni, kalau kita hurai pun pada orang macam ni tak ada manfaat untuk diri dia. Yang dia nampak tawakal ni sekitar dalam kekeluargaan dia je, pada diri dia.
jikalau kita hanya kutip keterangan mereka dan tidak perlu pula mempercakapkannya dengan panjang lebar pada diri kita ni. Kini marilah kita membuka tabir mengenai hal ataupun keadaan tawakal itu saja. Tuan kita kata, mari kita cerita tentang mengenai bagaimana keadaan tawakal itu. Inilah yang kita akan huraikan, yakni tertera di bawah ini. Tuan kita disebut, mulai daripada sekarang kita akan mula cerita tentang mengenai tawakal itu bagaimana di kalangan kita. Tawakal itu asal katanya diambil daripada kata wakalah, yang artinya menyerah. Wakalah maknanya penyerahan. Itu tawakal. Maknanya bila kita serah, lepas tu kita lepas. Diambil daripada kalimah wakalah. Sebagai contoh, dapatlah kita cantum kalimah yang berbunyi begini. Ali menyerahkan perkaranya kepada si Anu. Dia sebut demikian. Ali serahkan urusan dia pada si Anu tersebut. Dia sebut demikian. Maksudnya ialah bahawa Ali dengan bulat-bulat telah menyerahkan serta kepercayaan sesuatu perkara kepada si Anu dan menyandarkannya, yakni berhasil ataupun gagalnya kepada yang diserah tadi. Macam kita ambil handphone kita ni, kita serah kepada orang. Ambillah handphone saya ni, saya serah pada awak. Bila kita serah pada dia tersebut, maka dia pun pegang tu, kita pun serah bulat-bulat pada dia. Tak ada dah. Sama ada dia nak bawa ke mana, dia nak buat apa dia nak hancurkan, dia nak apa ke, ataupun dia nak basuh, dia nak sapu dan sebagainya. Itu maknanya kita serah pada diri dia. Tawakal ni begitu. Maknanya di sudut pada zahirnya demikian. Yakni berhasil ataupun gagal. Sama ada dapat manfaat ke tak dapat manfaat. Kita ambil duit. Bila kita ambil duit, kita serah pada orang tu. Duit ni RM10,000 katakanlah. Kita bagi RM10,000 pada seorang tersebut, kita serah pada dia lah duit tu. Dia tu pulang pada dia nak meniaga ke, dia nak buat apa pun. Lepas tu, kita ni tak ada apa-apa dah. Tawakal pada Allah SWT. Bergantung pada Allah dah. Orang yang diserah tadi, diserahi sesuatu tersebut, dinamakan wakil. Yang kita serah tadi, dipanggil wakil pada dia. Sedangkan orang yang menyerah itu, disebut mutakil ataupun mutawakil. Artinya yang menyerah ni mutawakil, yang memberi wakil kepada orang tersebut. Manakala orang tu dipanggil orang yang wakil pada kita. Artinya orang yang menyerahkannya. Ini hanya terjadi manakala yang menyerah itu merasa tenang hatinya. Bila kita bagi itu, katakanlah kita ambil duit RM10,000, kita bagi pada orang tu RM10,000. Lepas tu kita serah tenang je hati kita. Ikut dia lah, dia nak buat macam mana pun. Sama ada berjaya menjadikan daripada duit tu kembang. Money make money dipanggil. Duit membuat duit. Ataupun sama ada kita bagi RM10,000 tu hilang gaib begitu saja. Tu dia panggil. Jikalau persoalannya diserahkan pada si wakil kerana ia telah mempercayai kejujurannya. Kenapa kita bagi? Tuan-tuan pernah kan? Kita bagi duit pinjam pada orang. Orang datang, Ustaz, saya ni perlu pada duit sekian, sebanyak sekian. Kita kata berapa? Sekian ni. Dia kata, Ustaz, kalau dapat tak banyak pun dalam RM500,000 je lah. Dia sebut demikian. Ustaz, Allah kita sebut RM500,000. Nak cari kat mana kita? Ada yang datang jumpa Ustaz, saya nak RM100 je. Saya nak RM100 je Ustaz. Boleh tak boleh Ustaz? Ada yang macam-macam cara kita berjumpa dengan orang ni. Dan saya ni biasalah, kalau orang datang bagi tahu Ustaz, saya begini. Kita ni macam badan kebajikan masyarakat pula dia panggil. Setengah di kalangan kita ni dianggap kita ni tempat yang welfare. Setengah di kalangan. Ada orang yang dia tak sebut langsung. Dia tak sebut, tapi kita tengok memang dia ni perlu ada bantuan. Ada juga demikian. Lalu kita serah. Yang kita serah, bila kita serah tu, betul-betul kita tawakal pada Allah SWT. Dan tidak mempunyai sangkaan buruk sedikit pun pada orang yang kita bagi tadi. Itu dipanggil, yang kitanya, bila kita serah tu, kita tak ada sedikit pun perasaan yang pada diri kita nak sangka buruk. Dia ni tak bayar kot. Dia ni, kalau dia ambil ni lama-lama raib kot. Ramai yang jenis macam tu.
di kalangan kita. Jadi menyebabkan bila dia buat macam tu yang menyebabkan timbul syak di kalangan kita pada orang lain pula. Tu bahaya tu. Kalau si wakil tadi akan berbuat serong ataupun melanggar pesanan orang yang mewakilkannya, juga tidak percaya sedikit pun kalau si wakil itu lemah ataupun tidak mampu melaksanakan sampai selesai, serta hatinya merasa mantap. Sebab si wakil tadi tidak mungkin berlaku sembrono ataupun lengah dalam usahanya. Jadi, tawakal itu adalah satu ungkapan mengenai ketetapan dan kemantapan hati kepada wakilnya yang sudah dipilih dan ditunjukkan itu sendiri. Tawakal ni maknanya kita serah. Macam kadang-kadang kan kita hantar anak-anak kita ke sekolah kan. Bila kita hantar ke sekolah tu, kita serah bulat-bulat dah pada guru. Ikut cikgu lah, cikgu nak buat macam mana pun. Maknanya kita ni ikut cikgu lah. Kadang-kadang ada orang sebut, cikgu, saya ni nak suruh anak saya berjaya je. Cikgu buatlah macam mana pun nak suruh dia berjaya. Kita dulu-dululah, ayah-ayah zaman-zaman dahulu. Tapi ayah-ayah zaman sekarang ni jangan main-main. Kadang-kadang dia pergi sebut lagi pada cikgu. Cikgu, jangan cubit anak saya disebut. Maknanya dia tidak tawakal. Dia tidak ada keyakinan dia kepada guru tersebut. Cikgu tu dia kata, kalau begitu ambil sendiri, ajar sendiri, kata cikgu. Tapi setakat ni tak ada lagi lah cikgu yang sebut demikian. Di kalangan kita ni berlaku benda-benda yang sedemikian rupa. Hilang pergantungan dipanggil. Sebaiknya kami berikan satu perumpamaan dalam keadaan wakil dalam masalah perselisihan ataupun pertengkaran. Camkan baik-baik yang tertera di bawah. Manakala ada seorang yang mengaku sesuatu kepada orang lain, padahal pengakuan itu hanya dia buat-buat. Ada orang yang mengaku ada orang lain, padahal dia tu mengaku tu dia buat-buat. Misal contoh, orang dah mati dah, kawan tu dah mati dah, lalu datang orang, dia bagi tahu, orang arwah ni yang meninggal dunia ni ada hutang, disebut. Ada hutang dengan saya. Dia buat-buat je. Dan oleh sebab dianggap batil kerana bercampur adukkan persoalan, ia merasa dirugikan, lalu mewakilkan persoalannya kepada seorang yang dapat membuka ataupun menunjuk dakwaan palsu tadi. Kalau dia rasa ni betul ke tak betul ni, dia pun cari saksi. Dia kata, ni saksi saya. Dia kata, saksi ni pernah bersaksi. Dia buat dakwaan palsu tadi. Orang yang mewakilkan menyerahkan persoalan kepada seorang wakil. Lalu, oleh demikian, kita ni pula bila dengar orang datang mari bagi tahu pada kita yang arwah ni dah meninggal dunia, kita pun ambil. Serahlah pada Allah. Tawakallah kita pada Allah, bayar balik terhadap hutang. Katakanlah ada seorang ni meninggal dunia. Kemudian ada kawan rapat dia datang bagi tahu, dia ada hutang dengan saya, disebut. Sebelah keluarga ni, dia tak boleh nak agihkan lagi. Harta pusaka tak boleh lagi. Dia kena bayar hutang dulu. Tapi dia tanya, mana bukti? Dia pun kata, bukti betul dia tak ada, tapi orang tu tahu. Dia pun bawa datang orang tersebut. Bila bawa datang orang ni, lalu ditunjukkan. Dia tunjuk, tuan, orang ni, dia tunjukkan orang ni jadi saksi. Padahal dia reka-reka saja. Kita pun ambil duit bahagian arwah ayah ni, serah kepada yang namakan dengan, kita serah kepada orang yang namakan dengan yang minta tadi. Kita pun serah. Tawakallah di waktu tersebut. Tentu saja sebelum menyerahnya, ia sudah mengetahui benar siapa orang yang akan diserah tadi. Kemudian ia menyerahkan kepada si anu yang dalam hati mutawakil pasti akan dibereskan dengan cara yang baik. Ini maknanya dia kata, saya serah je lah, saya tak tahulah betul ke tak betul, tapi kalaulah yang saya serah ni betul, alhamdulillah. Kalau serah ni yang tak betul, saya tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang yang begitu kan. Lepas pada meninggal dunia je, bila dah selesai, dah habis meninggal dunia tersebut, tiba-tiba dalam keadaan sedemikian rupa, datang orang tu mengaku, orang ni mengaku. Yang mengaku wakil berhutang tahan juga. Yang datang-datang tunjuk, ni anak arwah juga ni disebut. Sudah dipanggil. Ni anak arwah juga. Saya kahwin dengan arwah ni. Ada arwah ni kahwin senyap-senyap, misal contohnya.
Di waktu ini nak tunjuk macam mana. Ramai berlaku perkelahian, pertengkaran dalam perkara yang sedemikian rupa. Wakil yang ditunjukkan itu tidak mungkin. Orang yang tidak dipercaya kesanggupannya, kejujurannya, serta kepandaiannya untuk membela dirinya. Dia, manakala yang nak kena serah tu, dia kata, saya serah je lah. Saya bagi je lah apa yang dia minta ni. Kerana apa dia? Kerana itu hak dia yang mesti saya serah untuk dia. Tidak mungkin pula akan diserahkan kepada orang yang dalam mewakilkan pada si anu itu, jikalau jiwa dan hatinya tidak merasa tenang dan diwakilkan pada orang tersebut. Ada juga orang yang dalam hidup dia, bila diri dia ni sendirinya dalam keadaan yang dianya tak rasa tenang, jiwa dia tak rasa lapang, tuadan dia tersebut, dia tidak akan serah pada orang yang dia nak bagi ni sendiri. Bila kita boleh serah, itu tanda tawakal. Itu senang ceritanya. Mutawakkil sudah pasti meyakinkan dan mengiktikadkan bahawa wakilnya itu memiliki 4 macam perkara. Manakala mutawakkil ni, bila kita ni dalam keadaan nak serah tersebut, kita mesti memiliki 4 perkara. Iaitu beberapa keunggulan yang seakan-akan dapat dikatakan sebagai puncak mengenai hal ini. Yang pertama, bila kita nak serah ni, yang pertama petunjuk yang benar. Kita yakin sungguh. Yang kedua, kekuatan yang ampuh. Kekuatan yang kuat. Yang ketiga, kefasihan ataupun kelancaran dalam bercakap ataupun berbantah. Tak ada tergagap-gagap. Bila dia minta tu nampak jelas. Dan kita pun berhujah pun jelas. Bagi tahu, betul ke tak betul? Dia sebut begini. Yang keempat, kasih sayang yang luhur dan tinggi. Dan pasti membela orang yang benar. Yang menyebabkan dapat perkara tersebut pada seorang ini sendiri. 4 macam perkara di atas, marilah kita huraikan satu demi satu di kalangan kita. 4 perkara tadi, bila kita nak serah sesuatu benda ni, mesti kita ada 4 sifat ini. Orang yang nak bertawakal ini. Masa yang mudahnya. Yang pertama, petunjuk yang benar. Tanda-tanda yang jelas. Yang kedua, kekuatan yang ampuh. Yang kita yakin sungguh. Yang ketiga, kefasihan ataupun kelancaran dalam bercakap-cakap ataupun berbantah. Yang keempat, kasih sayang yang luhur dan tinggi, pasti membela orang yang benar pada diri seorang. 4 macam perkara di atas, marilah kita huraikan satu demi satu. Tuan-tuan faham ke tak faham ni? Tinggi sikit kedudukan yang dijelaskan ini. Nak suruh kita ni betul-betul memahami apa maksud tawakal itu. Pada kita. Yang pertama, dalam hal hidayah ataupun petunjuk yang benar. Maksudnya ialah bahawa dengan adanya hidayah tadi, seorang wakil hendaknya mengetahui tempat-tempat mana yang dijadikan sebagai bahan pengakuan palsunya. Orang yang kalau sekadar ada orang datang mengaku, dia kata, saya dia kata, saya ni hamba Allah yang meninggal dunia ni, dia pernah berhutang. Kita pun cari. Betul ke dia pernah berhutang? Kita pun mula cari kat mana pengakuan palsu ni. Sehingga dengan demikian, wakil tersebut tidak samar baginya tipu daya sedikit pun. Kita tak tanya, ya ke dia berhutang bila, ketika mana, bagaimana? Kita sibuk tanya. Bila masa? Kita tanya demikian. Sebab mungkin sekali lawannya tadi dengan sengaja ataupun tidak menampakkan hal-hal yang menyulitkan perkara yang sedang dicari penyelesaiannya. Adapun dalam hal qudrah, yakni kuasa dan kuwah ataupun kekuatan yang ampuh itu, maksudnya ialah hendaklah wakil tadi dengan keberanian yang benar untuk mengutarakan sejelas-jelas apa yang dianggap hak dan juga betul. Sebelah yang wakil tadi datang jumpa dengan kita tu, dia akan tunjuk, saya ni betul, orang ni berhutang dengan saya begini, sebanyak sekian. Saya tak ada yang ni, tapi saya boleh tunjukkan saksi begini, dan dibawa datang pada kita. Jadi, ia jangan sampai berpura-pura. Jangan sampai nampak dia berpura-pura. Jangan takut, malu ataupun bersikap licik. Sebabnya, ialah mungkin saja ia telah mengetahui daripada sudut mana adanya kepalsuan dakwah itu dan datangnya daripada pihak lawan yang membuat-buat tipu daya untuk memperolehi kemenangan
dalam satu perkara yang dicipta itu. Tetapi oleh kerana wakil itu memang bersifat takut, segan dan malu, ataupun ada masalah antara dirinya dengan lawan yang tentu, akan melemahkan hatinya untuk mengatakan yang benar dan jujur secara terang-terangan. Kadang-kadang wakil ni dia datang tu dia macam takut-takut, dia nak sebut yang kawan dia ni berhutang ni dia takut-takut. Akhirnya tak adalah penyerahan ini. Penyerahan ini dapat bila orang yang betul-betul nak tadi, dia bersungguh-sungguh dalam dianya untuk dia nak membuktikan yang dia tu barang milik dia. Tuan-tuan faham ke tak faham? Buat faham lah, senang ceritanya. Ni tawakal. Maknanya di antara si penerima dengan si pemberi. Bila penerima dan pemberi, yang kita nak masukkan dengan pemberi ni. Kadang-kadang pemberi ni, waktu mana dia nak bagi tersebut, dia tengok yang menerima ni. Yang menerima ni betul ke tak betul? Yang dibagi maklumat tu betul ke tak betul? Kadang-kadang maklumat dia tu ada nampak licik sikit. Ada nampak tipu daya sikit. Yang menyebabkan dia teragak-agak nak bagi. Teragak-agak nak bagi ni, yang menyebabkan tak timbul, dia panggil tawakal. Kenapa dia segan, dia malu dia, dan masalah antara dirinya dengan lawan yang tentu akan melemahkan hatinya untuk mengatakan yang benar dan jujur secara terang-terangan. Akhirnya apa yang terlintas dalam hatinya kemudian berdiam diri dan tidak satu pun ucapan yang diketengahkan. Inilah bahayanya apabila wakil tadi bersifat lemah. Ini pun bahaya juga. Kalau yang datang nak bagi tahu terhadap apa yang hajat dia tadi, dia tak ada kekuatan untuk nak bagi tahu. Ada demikian. Seterusnya, baiklah dijelaskan mengenai hal fasahah ataupun kelancaran berbicara dan berbantah. Ini pun ada juga. Kena ada orang yang dia nak buktikan hak dia tersebut, dia kena fasahah. Fasahah maknanya bibir dia tu lancar. Kata-kata dia tersebut, dia tidak ada tergagak-gagak. Dan ini pun memerlukan kekuatan ataupun kuasa terhadap lawan dia tadi. Kuasa dalam perkara ini yang terpenting terletak di lidah seseorang. Maksudnya ialah kelancaran lidah dalam mengemukakan apa yang terlintas dalam hatinya untuk menunjukkan bahawa apa yang dilakukan oleh lawannya itu hanyalah berupa yang disebut dengan tanggapan yang palsu semata-mata. Ia lantang wajib menunjukkan bukti-bukti kepalsuan dakwaan lawan tersebut. Mengapa fasahah itu perlu dimiliki oleh wakil ni yang diwakilkan pada dia? Tentu saja sebab kita harus ingat bahawa tidak semua orang yang mengetahui letak-letaknya kecurangan dan kepalsuan lawan. Kuasa menolak tipu daya lawan dengan kefasihan lidahnya, yakni menghuraikan ikatan kepalsuan lawan tadi. Ada pun yang berhubungan dengan kasih sayang ataupun syafaqah, ialah supaya wakil dan memiliki daya pendorong memberikan segala sesuatu yang dapat menyatakan kebenaran sebagaimana semestinya mengenai apa yang diusahakan dengan kesungguhan hati. Kuasa yang perlu dimiliki oleh wakil tidak akan bermanfaat apabila tidak disertai kegiatan yang sungguh serta semangat yang didasari pembuktian yang sebenar sehingga ia dapat mencapai apa yang diharapkannya. Saya sebut tadilah contoh yang mudah. Daripada orang yang dia katakanlah ayah kita meninggal dunia. Datang wakil ni bagi tahu pada kita, arwah ayah kita ni dia ada hutang. Wakil ni dia kena sebut dengan fasahatul kalam. Bibir dia tu mesti lancar, jangan teragak-gagak. Orang tanya berapa hutang? Saya ingat 8,000 ke 10,000. Sudah. Kalau dia tak fasih dalam perkataan dia mesti fasih dan dia boleh buktikan. Tak, 10,000 dia sebut. Dia gambarkan pada dia 10,000. Bila 10,000? Bila? Orang tanya, bila? Dia berhutang. Tahun bila? Dia boleh sebut tahun 2018. Dia sebut demikian. 2 tahun dah dia berhutang. Dia berjanji nak bayar pada setahun yang sudah, tapi dia tak bayar. Kita yang nak bagi ni pula, kitanya bila kita nak serah tu, itu dipanggil tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan kita ni dia hurai tu panjang, nak suruh kita ni betul-betul faham.
pada diri kita. Kaedah macam mana tawakal ini berlaku dalam keadaan pada diri kita ni. Dia pun sebutlah antaranya yang datang tu bagi tahu pada kita, dia boleh tunjuk bukti sahih dan sebagainya. Bahasa yang mudah lagi saya nak sebut, kenapa kita bertawakal pada Allah? Kerana Allah tu boleh tunjuk bukti. Allah boleh tunjuk bukti. Bukti segala-galanya. Jasad kita, tubuh badan kita, alam ini segalanya. Semua pembuktian itu jelas. Fasahah. Jelas. Allah dalam membicarakan tentang bukti kamu wajib jadi hamba aku, jelas. Jelas Allah tunjuk. Bagaimana Allah tunjuk? Allah tunjuk bagaimana kejadian langit, kejadian bumi. Ni, penyakit Covid ni. Pening kepala seluruh dunia kan. Amerika Syarikat lagi pening. Amerika tu kuasa besar kan. 200 ribu lebih dah yang disahkan positif COVID-19 ini sendiri. Nak sebutnya gambaran Allah telah buktikan. Tengok aku berkuasa di atas segala sesuatu. Sekarang nak sebut pada kita ni salah siapa? Nak sebut salah Cina je? Tak boleh juga. Nak salahkan orang tabligh. Ada orang kita kata, kerana tabligh lah ni. Tabligh. Kat Itali tu orang tabligh ke? Dekat Amerika tu orang tabligh ke? Tak. Ni kuasa siapa ni? Kuasa Allah. Allah tunjukkan bukti di kalangan kita. Jangan saling salah menyalah. Salah diri kita lah. Salah diri kita. Kenapa dia? Tidak berlaku amar ma'ruf dan nahi munkar. Bila tak berlaku amar ma'ruf nahi munkar, datanglah penyakit-penyakit ni. Tak kira lah penyakit COVID-19 ke. Dulu Allah tegur kita dengan apa dia? Tsunami. Allah tegur pada kita dengan jerebu. Allah tegur dengan tumbangnya bangunan, runtuhnya pokok-pokok dan sebagainya, gelusnya tanah. Semua benda tersebut ni teguran Allah. Tapi oleh kerana kita buat teguran Allah kan. Orang kita ni bila kita tegur marah balik. Yang jantan nak jadi betina, orang panggil demikian. Yang lelaki nak jadi perempuan, kita nak tegur, laknat Allah. Allah balik booming. Allah balik booming. Orang lelaki nak jadi perempuan, yang perempuan nak jadi lelaki. Ataupun jantan dengan jantan, betina dengan betina ni. Nak sebutnya demikian. Allah balik bumi. Kaum Nabi Lut, bagaimana Allah musnahkan mereka. Klik mata saja. Sama juga dengan kita ni. COVID-19 ni, jangan ingat kita boleh lawan dengan kuasa kudrat kita je. Tidak. Kecuali pergantungan kita kembali pada Allah. Balik pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup. Taubat ramai-ramai. Buat majlis taubat. Majlis zikir. Majlis-majlis. Ni bagus dah. Kita dengar banyak dah masjid-masjid yang buat tahlil perdana. Kemudian doa kepada Allah. Munajat. Selangor bermunajat. Johor bermunajat. Kita dengar bermunajat dan sebagainya. Ni bagus ni. Ni baru kita ingat balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ni kita sibuk. Tapi yang tak tahannya, TV dan sebagainya, masih lagi sibuk dengan hiburan-hiburan. Melampau di kalangan kita. Tak sedar lagi ke suasana yang sedang berlaku keadaan sekarang di kalangan kita? Saya nak tegur sikit rancangan-rancangan TV yang masih lagi sibuk tunjuk hiburan-hiburan yang melampau. Seolah-olah kita ni yakin dengan kekuatan kita. Kita tak yakin dengan kekuasaan Allah. Allah yang jauh lebih berkuasa. Dan pergantungan kita mesti bergantung pada Allah. Ini pergantungan dalam hidup kita. Jangan kita rasa kita dah ada dah dengan apa dia, dengan sekarang ni dah ada dah ubat-ubat terhadap penyakit yang diderita ini. Tak, gantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sengaja jadikan keadaan ini nak suruh kita celik mata. Kalau Allah tak bagikan keadaan begini, orang kita masih lagi tak sedar diri. Masih lagi dalam keadaan lupa daratan. Buat maksiat seolah-olah kita ni hidup kekal di atas dunia selama-lamanya. Orang kita kan sekarang ni, kalau disebut positif COVID-19 tu, ramai mana orang kita menggeletar. Ramai mana di kalangan kita tak keluar rumah. Ramai mana di kalangan kita ni dalam keadaan yang masing-masing termenung, takut, ketakutan, demam sikit takut dah. Pada diri kita batuk sikit pun kita mandang dah. Pada diri kita sama kita ni. Kenapa? Kerana kita takut kan kena COVID-19. Kita tak pernah rasa takut di sebalik kematian itu apa benda. Di sebalik kematian tu, bila masuk dalam kubur, bagaimana keadaan yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Ni cara Tuhan kita diajar supaya kita ni hidup bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala wakil itu
tidak banyak menaruh perhatian dalam perkara yang dipersoal dan tidak dipeduli. Apakah nantinya akan memang terdapat lawannya ataupun dikalahkan? Apakah yang benar itu lenyap ataupun tidak? Baginya bukan menjadi soal. Mungkin saja yang dicari hanyalah upah daripada orang yang mewakilkan kepadanya. Oleh sebab itu apabila mutawakkil, yakni yang mewakilkan itu, masih ragu-ragu mengenai keadaan orang yang mewakilkan, khususnya dalam 4 perkara yang disebut sebelum daripada ini, atau dalam satu perkara daripada 4 perkara yang di awal, ataupun diketahui, dipercayai bahawa musuh itu melebihi kepandaian daripada orang yang akan dijadikan wakil dan lebih sempurna dalam berbantah sebab telah menyelidiki keadaan lawan tadi dengan saksama, maka dengan sendiri mutawakkil akan menjadi tidak tenang hatinya. Kalau kita bagi pada orang untuk mewakilkan pada kita tapi dia ni tak kuat, hujah dia tak kuat, kita pun jadi tak tenang pada diri kita. Sentiasa gelisah, bahkan tidak mustahil akan terus berdebar-debar kerana sangat duka cita. Lebih-lebih lagi jikalau lawannya memang sudah terbiasa membuat perkara-perkara sebagaimana yang dihadapi di saat itu. Ini disebut tuan kita ni nak gambarkan keadaan demikian. InsyaAllah kita akan sambung dalam bab ini pada minggu yang akan datang. Saya nampak tuan-tuan dah mula nampak kebingungan tu. Jadi kita sambung pada dalam bab ni pada minggu yang akan datang nanti dalam membicarakan tentang mengenai tajuk yang kita bincangkan, baru muqaddimah terhadap tawakal, baru di sudut bahasa baru, bukan di sudut istilah yang baik lagi untuk kita nak faham tajuk ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Tuan-tuan jangan lupa, insya-Allah malam ini bermula jam 8 malam kita akan bersiaran dengan tajuk kitab ini. Tuan-tuan dapatkan kitab ni boleh dapatkan lagi di talian 019 577 6306. Malam ni saya minta tuan-tuan yang ada ke yang tak ada ke, tuan-tuan buka Facebook insya-Allah, buka Instagram, buka yang disebut dengan YouTube. 3 ni maklum pada mak dan ayah kita, maklum semua. Saya nak cerita perkara yang penting sangat. Bila dekat nak mati, kita nak buat apa dia? Persiapan menjelang kematian. Ni ramai orang kita ni dia bela. Dekat nak mati, dia bela. Ramai kita baca tengok tulisan orang yang dalam COVID-19 itu dan sebagainya. Sama juga saya nak sebut dalam hospital, kalau boleh malam ni pakat-pakat buka yang ni. Orang yang dalam hospital, orang yang berada di mana saja, buka pada malam ni kita akan cerita tentang bila kita betul-betul dekat nak mati, ini keadaan yang perlu kita buat pada diri kita ni. Masa yang paling penting dalam hidup kita ni, masa dekat nak meninggal dunia. InsyaAllah kita akan cerita suasana bila dekat nak meninggal dunia dalam bentuk santai je. Selama 2 jam insyaAllah. Saya bersama dengan Ustaz Syarifuddin insyaAllah. Dia akan jadi jurubicara dan kemudian saya akan huraikan satu demi satu tentang Ustaz Saifuddin akan tanya soalan-soalan ni. Tuan-tuan yang nak kitab ni, tuan-tuan boleh terus ke di depan tu, terus ke Matan Publication 019 577 6306 577 6306. Tuan-tuan boleh dapatkan keadaan yang demikian. Yang kedua, kita masih lagi sedang membungkus nasi-nasi ni. Nasi ni kita sedang bungkus dan kita sedang agihkan pada sama ada frontliner ataupun kita bagi kepada orang-orang susah yang memang tak ada dapur pun tak ada, makanan pun susah nak dapat. Yang ni kita sedang agihkan sebanyak lebih kurang 550 bungkusan setiap hari, tengah-tengah hari. Kemudian malam pula kita bungkus sebanyak lebih kurang 300 bungkusan malam pula. Untuk petang, waktu mana pukul 6 petang tu kita bungkus lagi. Maknanya setiap hari lebih kurang hampir 900 bungkusan setiap hari kita keluarkan. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang bagi tak banyak pun, RM7 je. RM7 je infak kita bagi pada mereka, sejuta kesyukuran. Mereka akan syukur di atas nikmat-nikmat. Kita bayang setiap nasi-nasi yang mereka makan tu, mereka dapat manfaat, dan daging-daging yang tumbuh tu mereka buat benda yang baik pula dalam tubuh badan mereka sebut pahala-pahala yang banyak yang kita dapat. Sahabat-sahabat yang nak bagi duit fidyah pun eloklah dan bagi tahu awal-awal pada kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat keadaan yang demikian. Kemudian
Kemudian ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, insya-Allah esok hari Jumaat yang ketiga tidak dapat tunaikan solat Jumaat, tapi masih ada lagi yang ingkar arahan supaya digantikan dengan solat zuhur. Adakah perbuatan itu betul cara bertawakal pada pandangan Ustaz? Digantikan dengan solat zuhur. Betul lah. Perbuatan yang dilakukan ialah kita kena jaga solat zuhur kita. Kejap-kejap Ustaz Farhan, tengok yang tanya sebentar tadi. Tapi masih ada yang ingkar arahan supaya digantikan dengan solat zuhur. Adakah perbuatan ini betul cara bertawakal? Ada yang ingkar tersebut tak betul. Orang ni dalam keadaan yang dia bukannya orang yang bertawakal, tak dengar arahan, dia panggil. Orang yang sebegini, dia kata saya tawakal je pada Allah. Karut dah tu, dia panggil. Karut dah pada diri dia. Dia tak faham konsep tawakal. Tawakal ini kita berusaha untuk mentaati perintah Allah. Bagaimana perintah Allah saat ini? Ialah kita tidak lagi solat Jumaat. Kerana bila kita solat Jumaat, berjumpa dengan ramai orang, dia akan menyebabkan senang virus ni merebak. Lalu jangan buat. Ni kita dengar sampai kena angkut dengan trak polis dan sebagainya. Tanda hilang tawakal di kalangan kita ni. Ni walaupun minggu yang ketiga dah. Minggu ketiga ni satu pengajaran pada kita dalam sejarah dunia. Bukan sejarah. Dia akan jadi ingatan pada anak-anak cucu kita. Ni akan dijadikan sejarah dalam hidup kita. Dah 3 minggu dah tak solat Jumaat pada kita ni. Kemudian Ustaz banyak sangkut-sangkut ni, saya minta maaf lah. Kerana apa dia? Kerana talian, kadang-kadang talian tersebut boleh jadi demikian. Ataupun kawasan yang tuan-tuan yang berada tersebut ada masalah. Kunina tanya, Ustaz, macam mana kita nak tahu seorang itu jodoh kita? Apakah tanda jawapan bagi istikharah kita? Apa pandangan Ustaz tentang bertawakal dalam hal jodoh ini? Ni bagus juga soalan yang ditanya oleh Kunina. Yang pertama, dia tanya macam mana kita nak tahu seorang tu jodoh pada kita. Bila dia datang masuk minang kita, tanda jodoh kita. Itu senang pada kita ni. Itu tanda jodoh kita. Bila dia masuk, kemudian lepas pada tu kita hanya pula diajar supaya istisyarah wal istikharah. Yang pertama istisyarah, tanya dulu orang yang bila dia masuk meminang kita. Ataupun kita tengok dia sesuai dengan kita, kita meminang dia. Itu cara demikian. Dua-dua ni boleh dalam Islam. Jangan bimbang, jangan takut pada diri kita dengan istilah yang disebut dengan timba mencari perigi. Perigi cari timba. Ni istilah begini ni tak betul dalam kaedah Islam. Dalam Islam dia ajar, kalau orang perempuan dia nampak jodoh dia ni sesuai, orang ni soleh, orang ni tak ada pasangan lagi, orang ni begini-begini, katakanlah dia perempuan dan dia pun nampak aku ni sesuai dengan orang ni, dia pun tawar diri dia. Sebagaimana Khadijah binti Khuwailid tawar diri dia kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni dibenarkan jodoh kita. Kemudian lepas pada tersebut, tanya lagi, apa tanda-tanda jawapan bagi istikharah kita? Mudah urusan kita. Lepas pada kita istikharah, kita mudah urusan kita dengan dia tersebut. Sama ada dia tu akan terbuka hati untuk datang masuk minang kita, ataupun orang perempuan ni dia bagi tahu pada keluarga dia bagi tahu pada orang yang dekat dengan si lelaki tersebut, saya ni ada hati dengan orang ni untuk saya nak berumah tangga dengan dia. Pun boleh, tak ada masalah. Mudah. Kemudian dia pula, waktu mana dia pula dalam keadaan sebegitu, dia pun jawab, ya saya pun setujulah, saya nak berumah tangga dengan orang ni. Pun boleh, tak ada masalah. Jadi saya harap supaya mereka yang hidup dalam keadaan yang tercari-cari jodoh dalam kekeluargaan mereka tersebut, untuk membina keluarga mereka, jangan mereka takut dan jangan mereka bimbang keadaan mereka berlaku demikian. Ada soalan Ustaz, Maslan mula tanya, seorang yang sepenuhnya bergantung pada usaha dan ikhtiar tanpa tawakal, adakah akidahnya dah rosak? Dia bukan akidah rosak, tapi ilmu dia kurang, dia panggil. Akidah tidak rosak, tapi ilmu dia kurang. Bila dia bergantung dengan usaha dan ikhtiar je dalam hidup dia, ilmu dia lemah lagi. Dia belum lagi kepahaman yang mendalam dalam hidup dia. Dia mestilah usaha, ikhtiar, kemudian kemuncak tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu berazam, maka kamu tawakkallah pada Allah. Ustaz Zairi Badri tanya, Ustaz, macam mana dalam tawakal, dalam menasihatkan orang
orang lain? Adakah tawakal kita berserah setelah mana penat nasihat? Walaupun masih ada ruang pada kita, jangan berhenti daripada menasihati orang. Itu belum lagi. Tawakal ni maknanya kita lepas nasihat, kita serah pada Allah. Lepas nasihat, kita serah pada Allah. Nasihat mesti berterusan. Nasihat ni mesti berterusan. Dasar pada apa dia? Firman Allah Ta'ala, fadzakir, hendaklah kamu sentiasa berulang-ulang memberi nasihat, memberi peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kerana sesungguhnya dengan bagi nasihat ini, dia akan memberi peringatan pada orang mukmin itu sendiri. Ustaz, ada cara tak untuk putus dengan kekasih saya yang tak mahu lepaskan saya? Cara macam mana? Kitanya diajar supaya bagi tahu pada dia, saya tak nak kahwin dengan kamu. Saya tak nak berumah tangga dengan kamu. Itu cara. Sebab tu saya adangkan para penonton dan sahabat-sahabat, bercinta ni lepas pada kita bertunang. Jangan kita bercinta dahulu, kemudian bertunang kemudian. Yang ni silap. Ni cara barat. Cara Islam diajar supaya dalam hidup kita ni, kita diajar supaya bertunang dulu. Putus tunang tak jadi masalah dalam hidup kita. Islam benarkan. Bertunang dulu. Bila bertunang, baru kita cari. Match ke tak match. Nampak ruang match, kita pun teruskan proses untuk kahwin. Kalaulah kita ni tak match, di waktu mana kita tak sekufu, kita rasa macam ada banyak benda yang tak kena, kita putus. Putus tunang ni tak jadi masalah. Orang Melayu kita je bermasalah. Orang Melayu kita ni, kalau putus tunang, dia suruh mandi bunga terus. Ni cara orang Melayu kita lah. Orang Melayu kita ni, perangai mereka tersebut, cara orang Melayu kita ni, kalau dia bertunang je, putus tunang. Tunang, putus tunang. Dia kata mandi bunga. Ni orang Melayu kita. Padahal Islam, yang dia marah ialah kahwin bercerai, baru Islam marah. Islam benci. Abghadul halal indallahi at-talaq. Yang kalau bertunang, putus, tak ada masalah dalam Islam. Kerana kita, dalam Islam ni, waktu bertunang tu, kita dah dapat pahala. Berjumpa dengan tunang kita bercakap dengan tunang kita dapat pahala. Islam ajar cara demikian pada kita. Ustaz nak tanya, adakah salah seorang janda menutup pintu hati untuk berumah tangga lagi? Nak tanya, adakah salah seorang janda menutup pintu hati untuk berumah tangga lagi? Tak salah. Tapi nak sebutnya, kalau kita rasa demikian tersebut, maknanya kita ni cepatlah dalam hidup kita ni nak cari redha Allah, ataupun kita ni tak ada dah yang dipanggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia suruh kita berumah tangga. Kita kata, kenapa berumah tangga? Kenapa berumah tangga? Pahala banyak. Berumah tangga meramaikan lagi zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah ni meramai. Dengan ramai zuriat yang kita dapat, banggalah Rasulullah di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inni ubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Aku berbangga dengan umat yang ramai di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita. Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang kahwin khitbah? Kahwin tak ada masalah, tapi kena tunai tanggungjawab. Khitbah ni kadang-kadang dikahwin digantung. Tapi saya nak sebutnya, jangan, kalau sekiranya ada taradin, saling redha-meredai, tak ada masalah di kalangan kita sebut. Ni anak-anak muda ni biasa dia kahwin dalam keadaan kahwin sekadar di kalangan dipanggil khitbah, sekadar begitu saja. Kemudian lepas pada tersebut, dia asingkan, duduk asing pada diri mereka tersebut. Ustaz, apa hukum seorang yang memegang duit mak, tapi kalau mak minta untuk kegunaan, dia tak nak bagi, begitu kot? Syam Mimin tanya soalan yang demikian. Tanya, tapi kalau mak minta untuk kegunaan apa ni? Dia bila dia pegang barang orang tersebut minta balik, dia kena bagi. Dia kena bagi. Itu tanggungjawab dia. Tapi kalau buat benda yang maksiat, dia kena nasihat. Dia bukan kena bagi. Dia bukan bagi barang tersebut, dia kena bagi nasihat. Tak boleh lah mak nak pergi karaoke. Dia sebut demikian. Kalau nak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Ustaz, qiyamul lail sama ke dengan tahajud? Sama. Syafira Isma 87 tanya, adakah sama di antara qiyamul lail? Qiyamul lail itu bangun malam. Tahajud tu pengisian terhadap qiyamul lail. Itu cara demikian. Kemudian, Ustaz, apa maksud kalau kita buat istikharah
Tapi urusan untuk bertunang ada Malik Nahani tanya. Saya tak boleh baca lepas pada sebut. Hanya berhenti setakat tersebut. Kemudian Soleh Gani tanya, Ustaz, kalau orang yang selalu tidur lewat malam sampai terlepas solat subuh, bangun pagi lewat, tapi dia bangun terus ganti solat lepas habis waktu subuh, macam mana Ustaz, dosa ke? Kalau dia sengaja berdosa. Kalau dia sengaja berdosa, dia sengaja tidur lewat, sengaja dia buat benda demikian. Tapi kalau dia ni tak sengaja, tak jadi masalah. Dia kena bangun, tiba-tiba dia bangun-bangun, tengok dah terlewat dah dia solat terus pada diri dia, kalau dia tak sengaja. Kemudian Saifuddin Ishak tanya, ada sahabat ni cakap dia tak nak jadi kaya dan tak nak tinggal harta untuk anak-anak sebab takut riak. Apa pandangan Ustaz? Tu kedekut dipanggil demikian. Tu kedekut dia dalam hidup kita ni. Dan apa nasihat yang bagus untuk orang yang macam tu? Kamu mesti bertanggungjawab. Rasulullah kata tinggal zuriat yang dalam keadaan sempurna jauh lebih baik daripada kamu tinggal zuriat yang meminta-minta. Yang meminta-minta di kalangan kita. Kemudian Hashim Sastaipan, Ustaz, saya ada mimpi melihat gambar Nabi, tapi saya lupa nama Nabi itu. Tapi seingat saya Nabi itu raja. Adakah betul mimpi saya? Tak betul tu, tak betul. Bukan mimpi yang demikian. Kemudian Kunina sebut, syukran Ustaz, terima kasih atas jawapan Ustaz. Moga memudahkan urusan Ustaz dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan untuk diri kita. Apa pandangan Ustaz, ketua kampung tak adil dalam pembahagian bantuan? Bila penduduk tegur, anak-anak ketua kampung mengeluarkan kata-kata yang amat kesat pada penduduk. Bagaimana nak menasihati orang macam ni Ustaz? Tak dapat ditegur. Ni pun penyakit juga ni, akhir-akhir ni. Saya nak bagi tahu macam ni. Kita kena faham, dalam suasana sekarang ni semua orang nak pada bantuan. Nak pada bantuan. Jadi kadang-kadang ketua kampung ni, dia dapat bantuan tu, dia simpan dahulu yang diberitahunya. Bukan dia nak simpan untuk diri dia, tidak. Tapi dia nak mencukupkan keperluan tadi. Kadang-kadang sampai beras aja, sardin tak sampai lagi, tepung tak sampai lagi. Kadang-kadang ketua kampung ni nak tunggu sekaligus, kemudian diagihkan gitu. Tiba-tiba yang sampai tu 30 pack je. 30 je makanan. Oleh kerana 30, dia pun bagi pada orang-orang yang dia kenal, memerlukan terlebih dahulu. Kadang-kadang ada orang yang jauh sikit ni terasa hati. Dia kata, kenapa Tok Ketua Kampung tak bagi ni? Tak bagi pada saya. Orang tu dapat, saya tak dapat. Maknanya, kita kena fahamlah, kita ni, dia tu lebih diutamakan dibandingkan dengan kita. Jadi, saya minta supaya dalam tempoh sebegini, masing-masing kena belapang diri. Belapang dada. Kalau ketua kampung tu tak adil, dia kena jawab depan Allah nanti. Ketua kampung mesti berlaku adil. Manakala kita kalau kita kena keadaan yang demikian, jangan cepat nak menuding jari. Jangan. Sabar dulu. Boleh jadi kita tak nampak benda yang dinampak oleh ketua kampung tadi. Allah jadikan dia ketua kita kan. Lalu kerana dia ketua dalam kampung kita, kita sami'na wa ata'na. Terimalah pada diri kita. Orang kita ni pula, bila dia beri sumbangan, ada yang bagi eleh, dia sebut demikian. Eleh pula dia ni. Bagi sikit pun salah. Bagi banyak sangat pun salah juga. Sebab tak kena dalam hidup ni. Jadi, sabarlah di kalangan kita kalau berlakunya keadaan-keadaan sebegini. Kemudian, Hanif Mowik tanya, Assalamualaikum Ustaz, saya ada soalan. Ustaz, kalau ada seorang wanita tu tengah mengandung 6 bulan, bila dia solat, ada titisan air kencing keluar tanpa sedar, batal ke solat dia Ustaz? Ya batal. Air kencing batal solat dia. Dan dia kena solat kembali. Dia lepas solat, dia kena solat kembali. Tak kira lah dia mengandung berapa bulan pun, kalau keluar air kencing, batal solat dia demikian. Ustaz, saya ada satu persoalan yang tanya oleh Norasidah Kasim tanya. Saya ada satu persoalan. Bagi seorang anak susuan, adakah layak mendapat faraid? Tak dapat. Anak susuan tak dapat. Anak susuan. Jadi anak susuan, dia dapat apa dia? Dapat wasiat. Melalui wasiat. Bila wasiat dia beri, maka di waktu tersebut, dalam wasiat tu ada, maka dapatlah untuk dia. Tapi kalau tak ada wasiat, tak dapatlah anak susuan tersebut. Kemudian ada tanya lagi. Zamir Muhammad tanya, Assalamualaikum Ustaz, maaf tanya pada Ustaz. Tak apa, tak ada masalah, boleh tanya je.
Kalau saya buat solat Jumaat di rumah, jemaah dalam 5 ataupun 7 orang, boleh dilakukan ke Ustaz? Ingin tahu? Tak boleh. Jumaat ni kena 40 orang. Baru sampai solat Jumaat yang dimaksudkan itu sendiri. Yang keduanya, mesti diarahkan oleh ulil amri. Ulil amri bagi tahu bahawa tak ada solat Jumaat. Maka tak perlulah untuk nak solat Jumaat pada diri kita ni. Kemudian dah ada tu yang tolong jawab. Rashidah Rain 3 yang jawab pada Zamir tu, dia kata 40 orang tak silap saya. Betul. Mesti kena syarat demikian. Dalam di kalangan kita ni. Ada lagi pertanyaan yang tanya oleh dalam YouTube, dalam Facebook tanya soalan. Ustaz, saya nak bayar hutang dengan si pemberi hutang sejak sekian lama. Telah mencarinya tapi tak jumpa. Dengan khabar beliau telah menetap di Thailand. Macam mana nak selesai? We bundle tanya soalan. Kita ambil duit yang kita hutang tadi, kita pergi ke tabung masjid, tabung sekarang ni banyak tabung kerajaan buat tabung musaadah. Tabung tu kita masukkan duit tu, niat dalam tabung tersebut, ya Allah, sampaikanlah bayaran hutang aku kepada hamba Allah ini. Kemudian kita niat, mudah-mudahan sampai. Pahala tu pahala untuk dia lah, yang pertama. Yang kedua, suatu hari kita jumpa balik orang ni. Jumpa balik orang yang kita cari, kita dah derma dah, kita jumpa balik. Ulama kata seafdalnya kita bagi tahu pada dia. Saya telah derma dah dalam tabung di atas yang disebut dengan duit hutang tadi. Saya masukkan duit hutang tu dalam tabung masjid. Jadi kamu nak balik ke? Dia jawab tak payahlah. Maka tak perlu dah. Tapi kalau dia jawab saya nak balik duit tu. Dia jawab saya nak duit tu. Kita pun ambil duit yang kedua. Duit kedua, bayar lagi yang kedua. Jadi yang pertama tu dapat pahala untuk diri kita, tak dapat untuk diri dia. Tu yang penting pada diri kita ni. Yang penting kita nak pahala ke kita nak dosa dalam hidup kita. Ada orang kata 2 kali Ustaz. Tak 2 kali. Sekali je. Tetap bayar. Yang bayar tu tetap kita bayar. Selesai dah masalah hutang kita tadi. Manakala yang pertama tadi kita masuk dalam tabung tu, itu pahala untuk kita. Allah nak bagi peluang untuk kita masuk dalam syurga Allah secepat mungkin dalam hidup kita. Tanya. Kemudian dalam masalah hutang ni, rupa-rupanya ramai orang Melayu kita ni berhutang. Ramai di kalangan kita. Antara solat taubat, tahajud, hajat, witir, yang mana perlu kita buat dahulu Ustaz? Training TNA tanya. Yang mana kita kena buat dulu? Buat solat taubat, buat solat tahajud, buat solat hajat, kemudian akhir sekali witir. Sama tu. Boleh. Mana-mana dahulu pun tak apa. Asalkan bangun malam. Bangun malam tu dipanggil masa tahajud. Witir berada di hujung. Witir sama ada 3 rakaat, ataupun 1 rakaat, ataupun 5 rakaat. Ataupun kita nak buat ganjil. Itu dipanggil witir pada kita. Ustaz, doakan saya dapat zuriat. Ya Allah, jadikanlah Zainab Musa di antara hamba-hamba kamu yang Allah permudahkan mendapat zuriat anak-anak yang saleh dan salihah, ya Allah. Permudahkanlah mereka yang membaca, yang turut serta dalam urusan kami ini, ya Allah. Mereka mendapat zuriat yang saleh dan salihah, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tainish tanya, Ustaz, kalau kita nak kahwin awal tapi mak ayah kita cakap tak payah lagi, apa kita kena buat? Mak ayah kata tak payah lagi. Dengan nasihat mak ayah dahulu. Kecuali kita terang pada mak ayah, saya ni memang kena kahwin. Kalau saya tak kahwin, nescaya akan berlaku zina, akan berlaku perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Oleh demikian perkahwinan saya ni menjadi wajib saat ini. Terang pada mak kita dan ayah kita elok-elok. Mak ayah kita kata tak payah lagi, misal contohnya. Kita dengar nasihat mak ayah kita. Kerana mak ayah kita ni, ayah kita tu wali kita, penjaga kita di saat ni. Bagi anak perempuan lah, jaga-jaga. Demikian juga anak lelaki dengan nasihat mak ayah. Tapi mak ayah pun tolonglah tengok anak-anak ni. Anak-anak ni betul-betul nak kahwin. Tiba-tiba kita tahan dosa kita. Tiba-tiba anak kita buat maksiat. Maksiat dia tu kita turut serta tanggung dosa. Anak tu berdosa lah kerana dia buat maksiat. Kita pun berdosa juga kerana kita menahan dia. Akhirnya dia terbuat maksiat. Punca apa dia? Punca kerana kita tahan. Mak ayah, tolonglah permudahkan urusan perkahwinan anak-anak. Jangan kita ni buat payah, jangan.
Kadang-kadang orang kita ni, dia fikir kahwin tu menyebabkan pada dia terputus anak-anak dia untuk nak belajar dan sebagainya. Jangan. Yang dia kahwin. Yang dia nak belajar tu kita terus tanggungan pada diri dia. Bila dia dah bekerja dah, dia tanggung keluarga dia sendiri. Saya lebih suka anak-anak muda kahwin awal. Umur 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, kahwinlah. Jangan tunggu lama. Jangan tunggu lambat. Rasulullah pesan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Rasulullah sebut, wahai pemuda-pemuda, hendaklah kamunya, kalau kamu ada ba'ah kemampuan dalam hidup kamu kahwin. Jangan lambat kahwin ni. Jangan lambat kahwin. Kalau kamu kahwin, usia kamu 20 tahun. Kamu ada 20 tahun je masa untuk melahirkan zuriat. 20 tahun saja. Kalaulah Allah jadikan dalam hidup kita ni, suasana hidup kita 3 tahun ataupun 5 tahun baru dapat seorang. 5 tahun, 3 tahun dapat seorang zuriat. Jadi lambat kan? Zuriat kita ni, tempoh kita sampai umur 40 tahun. Sampai umur 40 tahun. Kalau kita kahwin usia 27 tahun, 28 tahun. Para hadirin sekalian yang kahwin lambat, 27 tahun. Kalian ada 10 tahun je masa untuk dapat zuriat. 10 tahun ni, kita boleh ke dapat zuriat tiap-tiap tahun 10 orang dalam masa tersebut? Sukar dah pada diri kita. Oleh demikian, kahwin awal. Anak-anak muda, saya cadangkan kalian kahwin awal. Dan sekarang ni ada pakej-pakej untuk kahwin awal. Kahwin awal ni menjaga zuriat, menjaga keturunan. Banyak kelebihan. Anak-anak yang lahir ni cerdik. Kita pula ada masa dengan anak kita tu panjang, lama. Lama masa kita ni. Kadang-kadang kita dah berusia 60 tahun, kita ada cicit lagi. Sempat dapat cicit. Punca apa dia? Punca kita kahwin awal, anak-anak kita pun lahir awal, menyebabkan zuriat-zuriat kita ni cerdik. Di saat mana demikian. Umur 20 tahun, umur yang sesuai dah kahwin. Umur 19 tahun, umur 18 tahun tu, dah sesuai untuk kahwin. Itu cara pada diri kita demikian. Ustaz nak tanya berkenaan hutang yang kita tidak boleh jumpa orang yang kita hutang. Kalau tak ingat berapa jumlah kita berhutang, bagaimana Ustaz? Bagi lebih. Kalau kita tak ingat berapa jumlah yang kita berhutang, kita bagi sebanyak yang lebih. Itu lebih baik daripada kita kurang. Takut-takut hutang ni menjadikan diri kita tergantung dalam kubur nanti. Roh kita ni tergantung, tak tahu ke mana. Kenapa? Tak selesai bayar hutang. Kalau tuan-tuan boleh tengok roh-roh atas kubur tu, di antara roh yang paling banyak tergantung di atas kubur tu, roh orang tak bayar hutang. Roh orang tak bayar hutang. Jadi kita ni, bila kita ada hutang, bayar lebih. Lebih baik pada diri kita ni. Bayar lebih tu, derma tu, biar lebih. Mudah-mudahan bawa manfaat pada diri kita demikian. InsyaAllah. Kemudian ada lagi pertanyaan. Salam Ustaz, adakah mendoakan kaum muslimin muslimat syarat doa dimakbulkan oleh Allah? Itu salah satu syarat. Satu penambahan dalam syarat yang memudahkan kita ni, doa kita dimakbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan selfish lah, senang ceritanya. Dalam Islam ni, dia nak suruh kita doa sama orang lain. Jangan kita doa diri kita saja. Doa orang lain, kita doa orang lain, Allah bagi 10 kali ganda daripada yang kita doa untuk orang. Katakanlah, ya Allah, kita sebut jiran saya tu nampak susah, ya Allah, permudahkanlah dia. Allah akan mudahkan dia dan Allah mudahkan kita 10 kali ganda daripada yang dia dapat itu sendiri. Itu kelebihan. Ustaz, duit infak untuk ma'at tahfiz boleh dikirakan sebagai zakat ke? Ya, boleh. Kita niat zakat. Ayu tanya, Asyu 75 tanya soalan demikian. Boleh. Macam mana nak bertaubat jika kita pernah berubat tapi bukan dengan ustaz? Berubat dengan Tok Bom. Kita angkat tangan, ya Allah ampunkanlah dosa aku yang dahulu, ya Allah. Aku tak tahu berjumpa dengan Tok Bomoh ni berdosa. Rupa-rupanya. Aku nak supaya aku ni betul-betul dalam keadaan bersih. Sentiasa minta dengan Allah. Sentiasa minta. Supaya kita termasuk di kalangan mereka-mereka yang masuk dalam syurga tanpa dihisap dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bercadang untuk ada satu masa saya bercadang nak cerita tentang perubatan Islam. Di antara at-tib war ruqyah. Saya dan juga wa kaifiyatu istikhrajus sihr. Bagaimana nak keluarkan sihir yang kena pada diri kita. Insya-Allah kalau ada masa kita akan cerita sikit tentang mengenai yang disebut dengan sihir ni. Kalau siapa yang
siapa yang berminat ni, insya-Allah kita akan tanya dahulu, senang cerita ni. Hanya kalau tuan-tuan berminat, insya-Allah kita akan cerita tentang bab ini, bab jin, mengenai bagaimana sihir berlaku. Saya kebetulan alhamdulillah saya sempat belajar dalam bab ini dengan guru saya waktu mana saya belajar kat Mesir dahulu. Kemudian sebelum saya pergi ke Mesir pun saya belajar dahulu tentang mengenai perubatan Islam. Dan setakat ni sayanya dilantik menjadi, kami buka perubatan Islam Tibbun Nabawi di Syekh 8 Shah Alam ini sendiri. Ini di antara perubatan Islam. Dan nak suruh orang kita jangan berjumpa dengan tok-tok bomoh lah. Jangan orang kita ni senang berlaku syirik di kalangan kita ni sendiri. Kemudian Ustaz, macam mana kita nak jauh daripada perkara maksiat? Dan saya nak minta tolong Ustaz doakan pada saya supaya saya bertambah keimanan dan kembali jalan yang benar. Ya Allah, kamu permudahkanlah pada Faris ID ini untuk kembali kepada ketaatan pada kamu. Dan ya Allah, kamu jauhkanlah dia, jadikanlah dalam dadanya perasaan kebencian kepada perasaan kebencian untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dada seorang hamba Allah yang minta demikian. Minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dijauhkan, dipanggil perasaan nak buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada lagi pertanyaan, tanya lagi, boleh tak membaca ayat Al-Quran ketika mana haid? Tak boleh. Misalnya bacaan yang selalu kita baca sebelum kita tidur, kalau dia jadi zikir tak apa. Quran tu zikir harian kita sebelum daripada ni tak apa. Tapi kalau boleh jangan yang ayat yang panjang-panjang. Katakanlah yang surah Al-Mulk, saya tak cadangkan. Baca yang 3 kul tak apa. 3 kul tu tak apa. Sebab sebelum tidur dah selalu amalkan. Kalau dia pegang kitab Quran dia, baca, boleh? Kalau dia pegang tak boleh. Tak boleh pegang kitab Al-Quran kalau dia dalam keadaan haid. Dalam keadaan dia masih dalam keadaan haid. Ustaz, saya ada gangguan makhluk halus dah 3 tahun dan dah berubat dengan ramai ustaz. Sekarang dah okey sikit, tapi gangguan tu masih ada sikit-sikit lagi. Tekan perut, leher, terutamanya bila saya mengaji ataupun solat. Dan ustaz ustaz yang berubat dia kata terus beramal, baca ayat-ayat manzil, baca ayat Quran, banyak beramal sampai bila saya kena hadapi dugaan ini? Sampai mati. Sampai mati. Saya nak bukan sampai mati, sampai orang yang sihir kita berputus asa pada kita. Berputus asa, dia tak nak dah untuk nak sihir kita. Sekarang ni bila kita kena sihir, kena tunggu sama ada yang sihir kita tu berputus asa ataupun kita berputus asa. Kalau kita berputus asa, biasanya dia menang. Dia menang. Tapi kalaulah kita tak berputus asa, baca ayat Quran. Baca ayat Quran. Jangan berhentilah. Baca ayat Quran ni, orang mukmin ni kena baca sampai bila? Sampai mati ya. Sampai mati kita kena baca. Kalau orang tanya sampai bila kena baca Quran ni ustaz? Sampai mati. Kebetulan kita pula sakit. Bila kita sakit, dalam keadaan kita sakit ni, maka kita baca ayat Quran tu menjadi ubat pada diri kita. Tuan yang kena virus kitchen ini, baca dan baca. Badan tuan ke puan tak tahu ni. Nak sebutnya badan kita ni lemah lah tu. Senang yang diserang. Syaitan tu senang untuk serang. Jin-jin serang pada kita. Bila orang sihir je kena pada diri kita. Kenapa? Kerana tu badan kita ni lemah. Ada masa kita ni terdedah. Bila kita uzur. Bila uzur orang perempuan terutamanya. Bila kita terlampau marah, dia senang masuk. Bila syaitan, jin sihir ni masuk dalam badan seorang, bila seorang tersebut melakukan beberapa amalan, insya-Allah kita akan ceritalah. InsyaAllah satu ketika nanti kita cerita tentang mengenai serangan tu berlaku bagaimana untuk nak mengenakan pada seorang di sini. Assalamualaikum Ustaz. Ahmad Fakrul tanya, minta doa Ustaz supaya saya jadi orang yang baru nak belajar berhijrah supaya istiqamah. Takut rasanya bila tengok hidup yang dahulu. Ya Allah, kamu jadikanlah Ahmad Fakrul ini ya Allah di antara hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Berkatilah hijrahnya ya Allah. Jadikanlah hijrahnya hijrah yang mendekatkan dirinya kepada kamu ya Allah. Jadikanlah dia di kalangan hamba-hamba kamu yang istiqamah dalam mentaati perintah kamu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Kemudian insya-Allah kita ada masa lagi, kita akan sambung lagi. Tuan-tuan bersiap untuk malam ni. Sekali lagi saya nak sebut, malam ni tuan-tuan panggil mak dan ayah kita, semua adik-beradik kita,
Paling-paling tidak kita duduk bersama dan kita akan dapatkan pengajaran dan daripada pengajian yang kita nak bincangkan pada malam ini daripada kitab ini insya-Allah. Tuan-tuan yang nak lagi pada kitab ni, tuan-tuan boleh berhubung 019 577 6306 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Tuhan kami merindui saat-saat Ramadan yang indah, Ya Allah. Kamu jadikanlah penyakit COVID-19 ini, Ya Allah, virus yang sedang berterbangan ini, Ya Allah, kamu matikanlah dia, Ya Allah. Kami rindukan Ramadan kamu yang indah, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله